أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan muslimin, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh kesabaran dan kepatuhan. Islam datang untuk menyelamatkan umat manusia daripada terpesong dari landasan kebenaran. Oleh itu Islam amat menitik beratkan untuk menjaga dan memelihara 5 perkara asas dalam kehidupan manusia, yaitu agama, nyawa, harta, akal dan keturunan. Islam melarang jenayah murtad demi menjaga akidah dan agama. Islam mengharamkan membunuh bagi memelihara nyawa, mengharamkan mencuri dan merampok untuk menjaga harta manusia, mengharamkan minum arak untuk memelihara akal manusia, dan melarang melakukan perbuatan zina demi menjaga kehormatan dan kemuliaan nasab keturunan. Hukuman Islam telah dicipta khas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik dan mencegah umat manusia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar secara yang paling berkesan. Contohnya hukuman ke atas pencuri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu 'azizun hakim." Surah Al-Maidah ayat 38. Artinya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegahan yang pendidikan dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ikhwanul muslimin, cara pelaksanaan hukuman sebab, hukuman potong tangan dan hukuman bunuh yang dijalankan di hadapan orang ramai akan membuatkan para penjinayah yang menjalani hukuman itu benar-benar merasakan bahawa mereka sedang dihukum oleh orang ramai. Di sini terletaknya faktor-faktor keberkesanan hukuman hudud yang dapat melahirkan kesan-kesan pencegahan yang berkesan, sehingga membuat setiap orang bercita-cita untuk melakukan jenayah-jenayah hudud yang keji itu terpaksa berfikir sedalam-dalamnya sebelum melangkah ke alam jenayah itu. Masyarakat perlu diberi kefahaman yang jelas bahawa hukuman hudud ini adalah bersifat mencegah dan mendidik. Dalam melaksanakan hukuman bagi kesalahan yang berkaitan hudud, tidak semudah disangka. Sesuatu kesalahan yang dikhatikkan mestilah dengan penuh keyakinan yang betul dan tepat, dan tidak juga mengandungi sebarang keraguan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idra'ul hudud bisyubhat." Maksudnya ketepikan hukuman hudud sekiranya terdapat keraguan, yakni syubhat. Hukum hudud walaupun bersifat mandatori amat sukar dilaksanakan, melainkan ke atas penjinayah-penjinayah yang amat jahat dan benar-benar wajar dihukum, atau penjinayah yang amat jujur dan amat tinggi keinsafan dan ketakwaannya,
sehingga sanggup meminta hukuman dijalankan ke atasnya walaupun diberi isyarat oleh hakim supaya tidak membuat pengakuan seperti itu, sebagaimana kisah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkenaan kisah Ma'in bin Malik yang mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah berzina, lalu baginda bersabda, barangkali engkau baru mencium atau baru memegang sahaja, atau barangkali engkau baru melihat. Ma'iz menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu telah muhsan? Ma'iz menjawab, ya aku sudah muhsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya merejam Ma'iz. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan muslimin, hukuman hudud adalah satu hukuman yang berbentuk pendidikan. Sebagai contoh, di dalam Nikman Qanun Jinayah Syariah 2 Negeri Kelantan telah disebut kaidah hukuman sekat dijalankan. Antaranya pertama, hukuman ini adalah dijalankan dengan cara membahagikan pukulan di merata-rata tubuh badan kecuali muka, kepala, dada dan kemaluan. Kedua, hukuman sekat itu adalah dijalankan dengan cara pukulan yang sederhana, yang mana pegawai yang menjalankan hukuman itu tidaklah boleh mengangkat rotan penyekat itu tinggi hingga paras kepala, dan pukulan itu adalah diberi berturut-turut dan tidak melebihi bilangan yang diperintahkan mahkamah. Ketika menerima sekatan, peserta itu adalah berdiri dan memakai pakaian nipis yang menutup auratnya mengikut syarak. Ikhwan muslimin, pendidikan dan pencegahan dapat dihasilkan melalui kesan pelaksanaan hukuman hudud sebagaimana berikut. Yang pertama, individu. Hukum hudud yang dilaksanakan dapat menjadi manusia menjadi insan yang bermanfaat kepada dirinya sendiri dan alam masyarakat, mencegahnya daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menghalangnya daripada melakukan kesalahan yang seterusnya. Masyarakat dengan pelaksanaan hukum hudud ini, ia dapat mewujudkan dan melindungi maslahat umum dan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa atau kedudukan. Dalam masyarakat manapun ada orang jahat, sebagaimana juga dalam badan manusia, pasti ada penyakitnya, sama ada banyak atau sedikit. Seorang pembunuh atau penjinayah adalah manusia yang berpenyakit dan sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Adanya penjinayah pasti akan menggugat ketentraman dan kestabilan masyarakat. Dalam hal ini, peranan syariat dalam mengobati masyarakat sama seperti peranan seorang doktor mengobati pesakitnya. Ketiga, aspek agama. Pelaksanaan hukuman hudud dapat memberi gambaran positif kepada pengaruh-pengaruh agama lain tentang agama Islam. Ini kerana pelaksanaan sistem ini memerlukan ketepatan bukti, ketelitian, keyakinan, adil dalam meletakkan keputusan, tegas dalam melaksanakan hukuman, dan mempunyai rasa jelas terhadap pesawat yang tidak mempunyai syarat hak atau yang menarik balik pengakuan. Keempat, negara. Pelaksanaan sistem hukum hudud ini dapat melahirkan negara yang jauh lebih aman, makmur, penuh dengan keberkatan, keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang lengkap dan penuh kesempurnaan. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasa mematuhi segala bentuk arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan
meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin, melaksanakan hukum Islam antaranya termasuk pelaksanaan hukum hudud, qisas dan ta'zir merupakan satu tanggung jawab dan amanah untuk mentadbir, mengurus, dan pemerintah adalah sedaya upaya berusaha untuk memastikan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat dilaksanakan. Kita semua akan dipersoalkan dan dipertanggungjawab oleh Allah Rabbul Jalil di hari akhirat kelak mengikut bidang kuasa yang ada pada diri masing-masing semasa di dunia. Apakah kita tergolong dalam golongan mereka yang menentang syariat Islam, atau tergolong dalam kalangan mereka yang berusaha dan berikhtiar untuk melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua pihak mesti bersatu dalam menjayakan hasrat yang murni. Masyarakat adalah diberi kefahaman yang secukupnya tentang undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan ianya merupakan sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebarang kekeliruan dan salah anggap pelaksanaan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hendaklah ditangani dengan cara yang hikmah dan bijaksana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semua dan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami, limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada mereka dalam kehidupan dunia dan lebih lagi di hari akhirat. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, kepada pemimpin-pemimpin Islam di negara kami dan di negara-negara umat Islam lainnya.
Ya Allah, tunaikan hasrat dan hajat kami untuk menjadi insan yang seimbang dan cemerlang, yang berdaya di dunia dan di akhirat. Berikan kami kekuatan, kesehatan dan ketaatan yang tidak berbelah hati kepadamu. Permudahkanlah segala urusan kami. Limpahkanlah kami rezeki yang Engkau ridhai. Limpahkanlah kedamaian, keamanan, keharmonian dan kemakmuran dengan rahmat-Mu kepada negeri dan negara kami dan kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. اللهم أيد بتوفيقك مظاهر هذه الولاية ومشاهدها عبدك الحارس لشريعة الملك السلطان كبولي المنصور Sultan Muhammad Kulimur, Sultan dan yang di-Ketuan Negeri Kelantan dan Naim. Semoga Allah pelihara Tuan juga Sultan Ismail Fitra dunia dan di akhirat daripada segala para bencana dan golongan mereka yang zalim. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون